akan masuk dalam segmen tazkirah di mana kita akan memfokuskan mengenai dengan Al-Quran. Iaitu bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran, dan kita bersama tetamu undangan kita pada pagi ini. Kita boleh perkenalkan tetamu undangan kita. Iaitu Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman Najak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar ya pada hari ini ya. Dan topik pada hari ini juga sesuatu yang sememangnya bukan spesifik, iaitu satu topik yang malar segar. Setiap hari sahaja ada relevansinya, ada kepentingannya topik ini untuk kita ni ketahui bersama. Yaitu bagaimana seharusnya kita ni membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran, mungkin kalau ada orang yang baru mendengarkannya, apa maksudnya, macam mana untuk membaca Al-Quran ini? Ada orang membaca Al-Quran itu mungkinnya secara muratal ketunya, atau membaca Al-Quran itu dalam hati ketunya, atau membaca Al-Quran itu berlagu kah atau apa. Jadi mungkin kalau Ustaz dapat memberikan definisi ini tentang apa, macam mana agaknya cara yang, bukan lagi cara lah, mungkin cara yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi terima kasih kepada saudara Fakhrul dan saudara Atul dan para penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi menjawab soalan tadi, bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran. Jadi sebagai mukadimah, barangkali orang bacalah saja. Bacalah saja kan. Bagaimana seharusnya membaca Al-Quran? Bacalah saja. Mungkin jawapan orang macam itu. Benar. Dia harus fikir-fikir. Buka, baca. Macam ada soalan itu kan. Macam mana memasukkan gajah dalam almari? Tahu jawapannya. Buka lemari. Masukkan gajah. Tutup. Selesai cerita. Selesai. Indah complicated sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya, macam mana masukkan jerapah? Adik. Masukkan jerapah, buka esbok. Buka esbok dulu. Keluarkan gajah. Keluarkan gajah. Masukkan jerapah. Tutup esbok. Allahu akbar. Itu kita ni out kita. Out sedikit. Balik semula. Ada kaitannya juga. Ada kaitannya. Maksudnya sama nanti tadi tak. Makanya pemikiran orang macam itu. Mudahnya macam itu. Sama je baca Quran, buka, baca. Tutup. Habis. Mungkin sesimpel itu kah membaca Al-Quran? Seperti gajah tadi dan jerapah. Pastikan keluarkan gajah dulu. Kalau dia nemu waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita ni berbalik semula, adakah sesimpel macam itu? Jadi subhanallah, masya-Allah. Arti yang terjadi arah masyarakat kita ni membaca Al-Quran, baca dan selesai. Seolah-olah Al-Quran itu orang buku dan ataupun orang melihat Al-Quran itu nilainya bawah daripada buku. Wal'iyadzubillah. Lebih bernilai lagi buku-buku lain yang patut baca tiap-tiap hari. Jadinya macam mana seharusnya kita membaca Al-Quran? Berapa lama kita seharusnya membaca Al-Quran? Jadi subhanallah, saya kongsikan dulu. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Janganlah kamu hasad, janganlah kamu dengki. Siapa-siapa saja, jangan kamu dengki. Melainkan dua ini dengkilah. Maksudnya sini ini, yang dua ini dengki. Yang kaya jangan dengki. Yang apa ni? Yang lawa ada masa tua tu orang. yang ada jabatan, ada jawatan, ada masa pincin tu orang. Ada. Jangan ingau. Waktunya kaya, waktunya naik tu. Karena ada waktu turun tu orang. Tapi yang dua ini kata Rasulullah, ini dengkilah. Siapakah dua itu? Rajulun atahu Allahul Quran fa'aqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Satu, golongan pertama ialah mereka yang sentiasa membaca Al-Quran. Ia hidupkan siang dan malam. Golongan pertama. Golongan kedua ialah rajulun atahu Allahul mal, iaitu mereka yang Allah berikan kepada mereka harta. Kemudian dia infakkan siang dan malam. Jadi ada dua golongan ini kata Rasulullah dengki. Yang lain jangan. Itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Tapi yang ini subhanallah, masya-Allah. Kalau kendaki dan kita. Cuma kata ni, ya Allah, apa yang Allah sediakan? Pasal itu ahli Quran ya. Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran ini
ia punya label, ia punya status. Apa labelnya? Ahlullah, ahlinya Allah. Orang-orang Allah. Wa khassatuh, orang-orang khusus di sisi Allah. VVIP. Kalaulah kata ni VVIP, siap dengan kereta khusus, siap dan tempat khusus. Masya Allah. Siap tempatnya apa? Itu dunia. Cukup masa pencen habis. Lagi ada kita. Tapi Allahumma salli ala Muhammad yang tadi itu VVIP di sisi Allah. Dan Masya Allah, kalau ia berterusan amalannya tu, maka berterusanlah labelnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ia dapat dengan Al-Quranul Karim. Hidupkan Al-Quran siang dan malam. Beza menghidupkan Al-Quran dengan beza petani membaca Al-Quran. Beza petani membaca Al-Quran dengan beza petani menghayati Al-Quran. Apa tu? Jadi sebenarnya ada yang kita lihat ya, ia bertahap. Kalau yang akan saya kongsikan ini sebenarnya ada 8. Lah banyaknya. 8 lapisan. Separuh dulu. Separuh dulu. Belum banyak tu 8 itu. Tapi memanglah cuma di adatnya. Setiap kali saya datang cukup satu saja. Jadi mana-mana yang sampat lah. Mana-mana yang sampat. Jadi menjawab dulu bagaimana seharusnya membaca Al-Quran. Menjawab soalan kita tadi. Pasal itu tadi sebenarnya Al-Quran ini bertahap. Ada orang hanya tahap bacaan. Itu tengahnya. Dia pulang salah. Daripada dia baca langsung. Benar tu. Batas dia baca berapa tahun sudah dia baca. Itu dah Ramadan. Itu tahu baru dia baca. Itu satu page. Baru tahun depan. Kemana kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ada tahap orang sampai bacaan. Ada tahap orang naik lagi sedikit. Tadabbur. Ia cuba faham apa maksudnya ni kita ni. Ada yang sampai tahapnya ini ya, bertahap-tahap. Ada yang sampai tahapnya tabiki. Ada sampai apa tabiki? Atau kita dihurai satu persatu. Ada tabiki, ada takrir dan sebagainya. Ada tatbik. Bila sudah ia sampai kepada tahap tatbik, iaitu ia terapkan dalam hidupnya. Pengajarannya macam ini. Ia ikutkan. Itu sudah tahap tatbik. Sampai ia buat sering buat sampailah sebati ajaran Al-Quran itu dalam dirinya. Itu sudah dia menghayati, bukan setakat menghayati tu, sudah mendarah daging Allah sampai menjadi akhlak. Pasal itulah ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, apakah dia akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Pasal apa? Apa yang dibawa Rasulullah itu pengajaran dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu menjawab soalan kita. Soalan tanya ada menjawab itu. Setelah jawab tanya. Jadi bagaimana? Berperingkat. Ada lapis-lapisannya juga. Insya-Allah. Jadinya sama juga. musimnya. Allahu akbar. Hujan. Insya-Allah. Baik, bagaimana seharusnya membaca Al-Quran? Yang jadi saya kongsikan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sembahyang bersama sahabat Abu Talhah Al-Ansari pada satu malam. Jadi ia bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun sembahyang setelah membaca Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW pun membaca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita ni punya target mesti sampai ayat 7 ia stop ni sujud rukuk ni. Pasal kita ni biasa tahlil sampai ayat 7. Lo selamat sampai 7. Habis wirid sembahyang sampai 7. Itu kita ni punya label target sampai 7. Tapi label sahabat tadi katanya Rasulullah ni sampai ayat 100 rukuk ni. Itu labelnya. Tapi ternyata bila sudah sampai ayat 100, Rasulullah belum pergi rukuk. Ustaz, teruskan lagi. Jadi tunggu saja. Jadi kata sahabat tadi, habis surah Al-Baqarah ni Rasulullah rukuk ni. Kali berapa juz surah Al-Baqarah? 3 juz lebih sudah. Tapi dia punya target macam tu. Habis surah Al-Baqarah ni Rasulullah rukuk. Tapi ternyata bila sudah habis surah Al-Baqarah, Rasulullah pergi rukuk. Ia buka lagi surah An-Nisa. Sambung lagi. Sambung lagi surah An-Nisa.
An-Nisa ke Ali Imran, An-Nisa. Kerana masa itu susunannya An-Nisa dulu. Jadi An-Nisa sambung. Lepas satu dia diam saja. Ini dia cakap dalam hatinya. Habis surah An-Nisa sambung lagi surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran barulah Rasulullah SAW rukuk. 3 surah 1 rakaat. Bukan surah pendek ni. Bukan surah pendek. Bukan surah ayat-ayat lazim. Bukannya 3 kul. Bukan. Ini 3 surah yang panjang. Tapi imam yang menyaksikan ini, kadang malam Ustaz terbaca surah Al-Baqarah sekarang. Tapi ini walaupun Rasulullah buat, tapi ia jarang-jarang terjadi. Hanya waktu-waktunya sahaja. Yang ia tahu, Rasulullah lebih tahu lagi. Jadi kalau para imam yang berjemaah itu, jadi jangan makruh panjang-panjang, jadi dipendek-pendekkan. Jadi sahabat tadi mengongsikan Rasulullah SAW ini membaca 3 surah tadi itu dengan apa? Dengan cara tartil perlahan. Bukannya laju. Bukan laju. Alif lam mim. Masanya Al-Fatihah pun senapas. Terutama sekali lagi kalau belum puasa bertuah. Tarawih tu. Itu isu tarawih memang tahun-tahun tu. Memang itulah dibicarakan. Itu satu, yang kedua 8 ke 20? 20 ke 8. Yang ketiga, hukum kulit hidung waktu Ramadan. Apa? Allah. Jangan disengajakan kalilah. Apa hukum kulit hidung? Hukumnya waktu puasa. Kalau mungkin kalau apa tu? Kena perlu. Ada orang berjawab batal. Sebenarnya takut kau jawab. Ya takut kau jawab tu Ustaz. Itu Ustaz bagi tahu tu. Kalau dijawab satu negara tahu dia kan. Jadi tapi siap pun kulit hidung ini sebenarnya. Masya-Allah. Jadi itu isu yang selalu tahun-tahun. Tarawih dan puasa itu juga. Memang saya akan dapat tahun-tahun tu mesej. Boleh ke Ustaz katanya? Allah. Boleh. Kuritlah. Tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Tak ada. Tak ada masalah tu. Okey. Berapa tahun dah? Dah batal puasa tu kan. Teruskan. Kalau puasa sunat kan. Dia membatalkan. Selama mana ini sampai kepada khayshum. Apa khayshum? Khayshum ini pangkal hidung. Yang macam kalau swab test satu betul. Kalau swab test satu garanti sampai khayshum kali tu. Jangan. Saya belum pernah lagi. Barangkali. Pasal sakit kan tu kalau artinya. Macam tu. Dulu kalau ini bercerita sedikit kalau macam time kalau time macam berlatih vokal kadang-kadang kan cikgu-cikgu Quran tu cikgu-cikgu mengaji tu nyatanya kalau berdua tu masukkan air ngatunya ke dalam-dalam supaya lepas tu keluarnya untuk melapangkan hidung katanya tu. Itu sapadeh rasanya tu. Artinya sampai ke khayshum namanya. Khayshum lipas. Ada tahu lebih daripada itu lagi sampai ke atas lagi. Allah. Tapi hati-hati yang macam itu kalau waktu puasa dah boleh buat macam itu. Kalau ia sirop macam itu sampai kepada ini batal puasa. Hati-hati. Waktu puasa jangan khawatir memudaratkan juga. Ada orang itu berubat ada bilang tu berubat resdung. Berubat resdung sebenarnya. Ubat untuk resdung macam itu. Tapi hati-hati waktu puasa saja. Kenapa kita beralih sampai puasanya? Kerana pasal dah lagi lama Ustaz. Memang dah lagi lama kan? Berapa bulan saja memang lagi. Dah lagi lama. Persiapanlah tu Ustaz ya. Memang dah lagi lama. Tentang membaca Al-Quran ni pula ini. Macam mana boleh masuk sana? Okey, jadi masya-Allah waktu tarawih. Waktu tarawih betul. Pasal membaca surah-surah waktu tarawih. Surah yang panjang. Jadi macam mana ni Ustaz? Teruskan. Tadi rumuskan dia. Okey. Rumuskan sudah. Ada lagi dalam 6 minit lagi ni. Teruskan. Oh iya kah. Masya-Allah tabarakallah. Bagaimana tadi itu? Sampai membaca surah yang panjang. Dan Rasulullah SAW itu baca dengan perlahan. Bukannya laju. Kalau kata ni, aku ada masa ni. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi jangan membaca laju, tapi bacalah dengan perlahan, tenang. Lepas itu Rasulullah SAW membaca, sudah disebut tadi tartil. Apa tartil? Tartil ini warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan membagi haknya. Apa membagi haknya? Tartil ni hak kah? Bukan. Kata ni tartil ini
baca dengan bertajwid, baca dengan bagus. Sepatutnya 5 harakah, baca 5 harakah. Jangan jangan dipendekkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernah melihat sembahyang tu di satu video yang viral? 20 rakaat dan sampai 5 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya. Macam mana baca Al-Qurannya tu? Allahu Akbar. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah baca tartil satu. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat demi ayat. Kalau sekiranya ayat itu berkaitan dengan syurga, maka Rasulullah meminta kepada Allah, stop. Baca dulu, baca pasal syurga, stop. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Contoh macam itu. Ya Allah, aku bermohon akan redhamu dan syurgamu. Lepas itu baca lagi, baca. Pasal apa kisahnya? Pasal api neraka contohnya. Maka stop bacaan. Ya Allah, aku berlindung daripada api nerakamu. Baca lagi. Pasal apa? Pasal Allah, kekuasaan Allah. Ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, maka ampunkanlah aku. Baca lagi. Jadi Rasulullah membaca macam itu. Baca ada hatinya. Renungan sedikit. Ada refleksi. Ia meminta refleksi. Baca tentang kisah ini, ya Allah, janganlah aku jadikan macam kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut ini, ya Allah. Baca tentang ini. Jadi hatinya tu hidup ketika membaca Al-Quran. Ada yang rasanya, ada feelingnya tu. Kadang-kadang waktu Ramadan orang baca Quran juga. Yuk baca 1 juzuk, habis, selesai. Ditanyakanlah apa yang kita rasa. Baca Al-Quran. Macam Rasulullah tanya ada rasa ni. Ini kita rasa apa? Hantar katanya. Macam lapar ada juga katanya. Kan makan semua. Belum puasa kan? Lepas sungkai. Lepas satu terawih. Lagi yang bisa itu kalau lepas sungkai itu kan. Bertarap-tarap membaca Quran. Bertadarus betul. Tetapi apapun keberkatan tentang Al-Quran ini, seminimal effort yang kita ni bagi. Walaupun kita ni indah membaca, walaupun wa'imah pun, hatta kita ni mendengar pun sudah ada berkahnya kan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Mungkin dapat saya kongsikan pandang ataupun kata-kata daripada guru kami, almarhum Datuk Ismail Kamus. Katanya usahakan membaca Al-Quran. Kalau paling indah minimal paling kurang sepage sehari. Kalau pun dia dapat sibuk berbenar. Sibuk berbenar. Page dia dapat okey. Kurangkan setengah page. Kalau sibuk bandar sudah. Dia dapat je Ustaz, kata sibuk bandar ni katanya anak ani mengantar anak apa katanya. Dia dapat setengah page. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Esok kalau time sibuk, jangan time lapang pun dia juga. Wal Quranil Hakim. Alhamdulillah. Lihat TV. Jangan macam itu. Time saya baru pertama kali sama Al-Quran. Masya Allah. Ini apa saya? Sampai saya terlupa. Tapi memang sudah khusyuk maksudnya. Kita ni dalam perbualan ni kan. Jadi kalau kita ni kan membaca Al-Quran itu mesti ada khusyuknya ni Ustaz. Mungkin dalam berapa 30 saat. 30 saat lah. Ustaz arukan Ustaz rumuskan Pasal dia sambung lagi di perbualan kita ni. Insya-Allah. Tapi betul, kita ni membaca Al-Quran tu semampu yang boleh ialah kita ni faham apa yang kita dibaca. Kerana dengan faham tadi itulah akan menyinari hati kita ni. Baca tentang syurga. Ya Allah, syuknya syurga. Kalau bolehlah ya Allah selamatkanlah kami. Pasal apa tu? Pasal faham. Masalahnya kita ni dah faham. Dan kita mau cuba untuk faham. Itu yang masalah. Jadi seharusnya kita ni membaca Al-Quran, menjawab soalan kita ni ialah cuba untuk kita ni renung-renungkan maknanya. Dan kalau mampu lagi baca tafsirannya. Banyak tafsir Ibn Katsir,
tafsir Darussalam kata ni ataupun sudah masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sebenarnya memang banyak akan dikupas. Tadi Ustaz beritahu 8. Tapi oleh kerana banyak tersasar sampai ke puasa, tapi tidak apa-apa. Di minggu hadapan insya-Allah ya. Sebenarnya ni akan dikupas. Insya-Allah kita ni akan mengundang lagi Ustaz untuk membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran versi kedua ya. Versi kedua. Versi seterusnya. Versi seterusnya tak tadi habiskan 8 itu. Baik, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.